Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Dalam sidang media pada pagi ini, saya ingin maklumkan bahawa keadaan keselamatan di kedua-dua daerah ini di Semporna dan juga di Lahad Datu telah pulih dalam seperti sedia kala. Kalau kita lihat aktiviti-aktiviti harian telah pun berjalan seperti biasa. Sekolah-sekolah pun telah dibuka kecuali 3 buah sekolah lah yang berada dalam kawasan operasi masih lagi ditutup. Walau bagaimanapun seperti mana yang telah pun dimaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semalam, murid-murid sekolah ini akan kita usahakan untuk dibawa sama ada ke satu sekolah lain supaya mereka tidak terjejas dengan pembelajarannya. Terutama sekali murid-murid sekolah yang akan menduduki UPSR pada tahun ini. Selain daripada itu, operasi mengesan dan menjejak masih lagi kita teruskan, iaitu seperti mana yang telah saya nyatakan semalam di Kampung Tan Duo telah pun kita lebarkan sehingga ke Sungai Nyamuk. Jadi di Sungai Nyamuk ni operasi terus dijalankan. Manakala di Kampung Tanjung Batu pada hari ini operasi mengesan menjejak kita akan teruskan. Selain daripada itu, kita akan hantar pasukan keselamatan kita untuk mengeluarkan mayat-mayat pengganas daripada Sulu ini untuk kita hantar ke pihak forensik untuk dibuat postmortem. Saya juga ingin mengesahkan semalam ada soalan tanya pada saya tentang kemalangan. Sebenarnya kemalangan itu berlaku di kilometer 37 Jalan Lahad Datu Tengku. Kemalangan itu berlaku pada jam 7.30 pagi dan lori itu hanyalah dipandu oleh seorang pemandu dan juga seorang penumpang saja. Tujuannya adalah untuk membantu pasukan ATM dalam operasi daulat ini. Dalam kemalangan itu penumpang yang telah mendapat yang terbunuh dan pemandunya hanya mendapat cedera saja. Pihak polis menjalankan siasatan di bawah Seksyen 41/1 RTA 1987. Saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa setakat ini jumlah kematian di pihak musuh adalah 56, jumlah mayat yang telah pun kita keluarkan daripada pihak musuh 25 dan jumlah kematian yang melibatkan pasukan keselamatan 9, jumlah kecederaan yang melibatkan pasukan keselamatan juga 9. Tangkapan masih kekal lagi 97 di bawah SOSMA dan 156 di bawah akta-akta lain. Saya juga ingin merayu kepada masyarakat supaya tidak memasuki kawasan-kawasan operasi kerana operasi ini kita teruskan. Hari ini mengesan, menjejak dan juga mopping up. InsyaAllah kalau hari ini kita dapat selesaikan di Kampung Tanjung Batu, mungkin besok kita akan buat mopping up dan kemudian kita akan lihatlah tindakan seterusnya. Kalau ada apa-apa soalan? Kawasan yang kita kepung macam saya kata tadi di Sungai Nyamuk kita terus mengesan dan menjejak. Kepungan pun ada kita laksanakan. Di Kampung Tanjung Batu begitu juga dan operasi mengesan menjejak juga kita laksanakan di Sungai Bilis. Tidak, saya maksudkan saya kata tadi kampung-kampung ini yang terlibat. Kita perlu ingat semua di kawasan ini dipanggil gugusan Labian. Itu melibatkan 10 kampung. Tapi bukan semua kampung terlibat, tapi kita hanya fokus kepada 3 kampung ini saja. Next question. Kampung Batu ada berapa besar lagi operasi? Ada berapa besar? Tidak, kawasan sebenarnya Kampung Tanjung Batu ini kawasan yang kita fokus hanyalah di kawasan yang melibatkan operasi seperti mana yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara itu hari. Dia melibatkan kawasan lebih kurang dalam 3 km saja. 2 ke 3 km saja. Adakah kita yakin Abdul Mudin Kalau tanya saya soalan itu, keyakinan pasukan keselamatan amat tinggi. Kita yakin dia masih lagi berada di sini. Kerana kalau sebagai seorang ketua dalam menduduki ataupun membuat serangan, sebagai ketua dia tak seharusnya lari. Takkan dia nak lari nak meninggalkan ahli-ahli dia tinggal bersorangan di sini. Dia mesti memimpin. Tapi setakat yang keyakinan kita masih yakin dia masih lagi berada di sini. Yep. Okey. Macam saya kata tadi, kita sebenarnya bila you cakap tentang identification, what do you mean by identification?
Do they have a document with them? They don't have any document. So if they don't have a document, how are we going to positively identify them? We cannot identify. You cannot merely say that this fellow is from this group, this group, this group. No. As far as we're concerned, they are among the terrorists because they came out from the target area. I know that you have been harping on this question. You see, to prove a people's identity, like being a Malaysian, you need an identity card to show that you're a Malaysian. You need a birth certificate. If they don't have any document, how can you say that they are, whether they are foreigners or they are Malaysian? As far as I'm concerned, they don't have any document. So I cannot positively say that whether they are foreigners, to me they are terrorists because they are very near with the target area. Yes. As I told you yesterday, Kampung Tandur ni memanglah setelah kita buat mapping up, kita telah buat operasi mengesan, menjejak, kawasan tu memang boleh dikatakan telah pun bersih. Tetapi berkenaan dengan bila penduduk kampung boleh masuk ni, seperti mana yang telah dinyatakan tadi, perbincangan yang dibuat oleh Yamak Perdana Menteri dengan Ketua Menteri dan juga dengan penduduk-penduduk ataupun ketua-ketua di Lahad Datu ni, kita mungkin nak memikirkan, kerana kalau kita lihat rumah di situ pun tidak banyak, mungkin tak lebih daripada 10 saja. Jadi kalau kita nak benarkan dia masuk di situ, saya rasa agak sukar. Lagipun kita juga nak mengesahkan sama ada yang betul-betul berada di sana adalah penduduk yang mempunyai penduduk warga negara Malaysia ataupun penduduk asing. And then kita juga nak melihat sama ada tanah-tanah yang diduduki adalah tanah persendirian ataupun tanah kerajaan. Jadi kalau dia tidak mempunyai yang kata hak pada tanah tersebut, mungkin kita tidak benarkan. Jadi kita akan nak memikirkan satu, dan kita kena faham bahawa kerajaan dah bersetuju untuk menunjukkan Eskom ini. Jadi bila menunjukkan Eskom ni, kita kena lihat secara total bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Adakah kita yakin anak-anak buah Azumudin Mungkin tidak membawa dia dari kota itu balik ke sana? Bila cakap masalah keyakinan ni, ini very subjektif. Bila cakap anak buah ni, kalau kita tahu dia terlibat secara langsung, kita akan tangkap dia. Kerana satu kesalahan di bawah SOSMA tu dah tentu nyata. Sama dia nak lari ke tak lari, apa yang saya boleh nyatakan sini, kepungan kita di laut ni memang adalah amat kukuh sekali. Soalan lain? Setakat ini tidak ada pertukaran, kan? Tidak ada pertukaran. I cannot get your question. We are not supposed to divulge that because still under investigation. Well, you can have a look at the SOSMA. You can have a look at the SOSMA, the Security Officers Special Measures Act 2012. I don't have to tell you the length of the suspect to be detained. You can have a look. Because investigation were given, the tasking were given to the CID. Okay? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Gitu.